Yang dia terjemah ni semuanya ada di Indonesia. Tapi yang malang lagi yang ada di Leiden. Ada 15 ke begitulah. Dan ada satu kelompok yang tidak ada tajuk. Tak tahu dalam bahasa apa, tak ada siapa yang melihatnya lagi. Cuma ada dalam kod di Leiden itu. Jadi di Leiden sampai sehari ini ada hampir 20 manuskrip Yusuf ini, yang semuanya dalam yang diketahui itu memang dalam bahasa Arab. Baik, jadi bila di Ceylon ini dia banyak menulis di situ dan mengajar tarikah Khalwati. Kemudian saya rasa dia sudah masa 6 atau 7 tahun, dan Belanda tak puas hati kerana pengaruhnya makin hebat. Itulah ceritanya kenapa dia dihantar ke Cape, paling jauh. Dia harapkan memang itu penghabisan lah, dan umurnya pun dah agak lanjut. Tapi di Cape pun beliau begitu aktif. Banyak lagi menulis, masih berkarya di situ. Dan bukan setakat itu saja, telah berjaya membangkitkan semangat orang-orang Islam dan bukan Islam, mengislamkan banyak orang yang bukan Islam di situ, mendakwah, kerja dakwah. Tapi Belanda tak tahu nak hantar ke mana lagi lah. Dia kat situ je lah. Tapi sementara itu Sultan Makassar, negara negeri dia tu, dalam masa dia kat Cape tu, sering kali menulis supaya kerana dia dah tua, atas dasar dah tua, supaya menghantar dia balik ke Makassar. Banyak kali menulis ini. Dan sekali dua yang Belanda mendapat surat daripada dipanggil apa, Sultan Mughal ini. Masa tu India masih bawah Mughal. Jadi masa tu Sultan Mughal yang agak terkenal, Aurangzeb sendiri pun menulis surat pada Belanda ini supaya dah tua lah dia ni, hantar dia ke Makassar. Tapi Belanda tak mau hantar juga. Dan beliau mati di sana. Dan itu saya mencatatkan bagi mereka yang nak pergi ni, mungkin boleh pergi melawat tempat dia pernah dulu, perkampungan yang dibawa oleh Belanda, ada nama dia, saya catat di situ, kubur dia di mana. Dan seorang jutawan India, rakyat Afrika Selatan ni pada abad ke-18 gitulah, ada saya catat di situ, telah membina macam sejenis macam, tengok gambar tu macam dia tiru macam Taj Mahal lah. Ini khurafat lah. Tapi Islam. Dermawan, budiman Muslim, India, keturunan India tapi duduk di Cape yang memuliakan kubur ini. Kubur ini jadi tubuh keramat dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada tahun 1700 lebih, ada saya catat di situ, cerita dalam notis ini juga, Belanda telah membenarkan isteri keluarga Yusuf ni balik ke Makassar dan membawa kubur, tinggalan dalam kubur, tulang belulang lah masa itu, ke Makassar. Setelah mendapat surat daripada Sultan India dan juga Makassar ini, dia benarkan. Jadi dia orang balik lah 1700 lebih, dan katanya memang bawa balik tulang belulang ni, tanam balik di Makassar. Jadi kubur keramat Makassar pula. Tapi
kubur yang ada dah ada bangunan sekarang apa semua tu, masa buat bangunan tu sebenarnya dah tak ada dah. Tapi orang di Cape ni masih percaya memang masih ada. Yang dihantar ke Makassar itu dia kata hanya sebahagian saja, bukan semua. Masih ada kubur Yusof Makassar ni di Cape ini, sebahagian besar ni masih di situ. Jadi itu pun mungkin yang pelawat ni mungkin boleh tengok dan mencari cerita sebenar daripada orang di situ macam mana. Tapi yang lebih saya berminat sebenarnya, kalau boleh membantu dalam pendidikan ini, ialah pergi kepada arkib di Cape lah, atau perpustakaan di Cape ini, dan mencari manuskrip Yusof ini, tak kira lah manuskrip apa, dan cuba dapatkan, cuba curi ada gambar ke apa. Mungkin tak berdosa lah curi ilmu ambil gambar, bukan curi, bukan curi manuskrip, atau berunding, atau prepare daripada sekarang, dapatkan surat rasmi katakan untuk mendapat semua salinan karya Yusof yang ada di sana, dengan bayaran apa-apa pun sanggup. Kalau tak cukup duit, saya pun boleh bagi duit. Tapi kena ada bukti bawa balik lah. Bukan bagi duit sekarang. Bukti bawa balik. Benda tu saya boleh bayar balik manuskrip itu. Saya rasa tak ada lah sampai dapat semua 60. Tapi mana yang dapat, terutama yang ditulis di Cape. Ada dalam makalah saya, ada yang saya dapat maklumat mengata ditulis di Cape. Ada kat situ. Yang senarai saya hantar tadi ada. Yang itu terutamanya yang kalau dapat ditulis di Cape. Dan yang saya catatkan dalam makalah saya, ada 3 judul tulisan dia yang satunya memang ditulis di Cape, satu tulis di Ceylon, satu lagi tak tahu tulis di mana. Tapi saya rasa tulis Ceylon juga sebab tajuk dia memang Tuhfatus Ceyloniyah, jadi mungkin di Ceylon, pasti Ceylon itu. Tidak tahu, masih belum tahu bahasanya apa. Walaupun judulnya dalam bahasa Arab, tapi jangan keliru, tulisan-tulisan ulama kita abad ke 16, 17, 18 dahulu, judulnya memang bahasa Arab, tapi isinya bahasa Melayu semua. Macam sekarang di Indonesia terutamanya, pergi kedai buku, banyak buku judulnya bahasa Inggeris. Bukan bahasa Indonesia semua. Saya tanya kedai buku, kenapa sekarang orang gila-gila tajuk bahasa Inggeris semua ni? Dia kata pasaran. Sampai dulu tak tahulah kenapa. Kitab-kitab dulu judul dia bahasa Arab semua. Jadi jangan keliru bila nampak tujuh bahasa Arab. Ini bahasa Arab, bukan. Macam budak-budak sekarang, maaf saya bukan budak, saya dah memang dah ada cucu sikit pun. Dia tengok manuskrip Melayu ini, saya tunjuk kat dia, kata ini bahasa Melayu ke bahasa Arab, dia kata. Itu tahap apa nak kata, siswazah kita sekarang. Sebab yang saya tunjuk semua siswazah. Saya nak cari pelajar yang boleh baca manuskrip untuk projek saya ni. Jadi saya tunjuk kat dia contoh dia. Mula tu saya bercakap, dia nampak seronok lagi. Dia ingat manuskrip ni semua dalam bahasa Rumi. manuskrip Rumi lah, apa lagi kan sekarang dia tak erti. Makna manuskrip pun dia tak erti. Betul lah, manuskrip ni sebenarnya tulisan yang belum diterbitkan, manuskrip. Tapi bayangan dia ni Rumi. Bila saya tunjuk ayat tahu dua ini bahasa Melayu ke bahasa Arab, kata dia. Padahal Melayu. Baik. Jadi lagi sekali. Jadi ada 3 yang saya catat di situ.
judul di dalam bahasa Arab. Yang ini saya jangka menerusi bacaan-bacaan saya. Ini kanan pada sebenting, kemungkinan ada kupasan berkenaan dengan perjuangan. Bukan, ini orang yang dah membaca ni. Orang yang membuat tesis sarjana apa semua, dia kata ada menyentuh tentang perjuangan. Saya sendiri tak pernah tengok semua ni. Kemudian ada yang tanpa judul ni, kalau jumpa ambil je lah. Tapi dia tulis itu mungkin Yusof kan, tapi judul tak ada. Baik. Saya rasa itu saja yang nak saya war-warkan pada tulisan saya ini. Dan mungkin lebih baik peluang yang kalau ada masa ada peluang ini untuk berinteraksi dalam hal usul Makassar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.